Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sambung dengan muka surat 195. Tajuk besar dia pengiraan kos penggunaan elektrik. Tapi bawahnya banyak benda-benda kecil subtopik yang kita kena tahu. Hari ini kita masuk dulu dengan tajuk kecekapan tenaga. Apa itu kecekapan tenaga? Secara istilahnya, kecekapan tenaga itu ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Kalau kita tengok formula pun, kecekapan tenaga ni, kita boleh tahu dah, peratus maksudnya kita akan kali dengan 100%. Tenaga output yang berfaedah dibahagikan dengan tenaga input yang dibekalkan. Ni dia punya formula. Tapi untuk lebih faham secara realitinya apakah itu kecekapan tenaga, kita tengok gambar ni, dia cakap mentol elektrik yang menyala dengan normal. Ni normal je semua ni, walaupun kita nampak ada yang malap tu, tapi kecerahan yang berbeza. Sebab dia punya kecerahan tu berbeza dan juga watt dia, kuasa dia berbeza. Dia cakap apa? Dan kuasa pada setiap mentol adalah seperti yang dilabelkan. Kemudian yang mentol yang manakah mempunyai kecekapan paling tinggi? Jelaskan jawapan anda. Kalau kita tengok sini, kuasa dia yang paling tinggi ada 100. Ni dua ni ialah mentol yang mempunyai kecekapan tenaga yang paling tinggi lah. Sebab apa? Sebab dia boleh menghasilkan kuasa yang tinggi. Jadi kecekapan tenaga ni dia akan diterjemahkan melalui kecerahan. Itulah maksudnya. Jadi untuk tajuk kecekapan tenaga kita ada pengiraan. Kena faham betul-betul. Macam mana kita nak faham lagi, kita boleh fahamkan lagi. Kat sini 100 joule tenaga elektrik input yang dibekalkan. Ni yang dibekalkan. Maksudnya yang masuk ke yang digunakan tenaga kerja yang digunakan untuk menyalakan mentol sebanyak 100 joule. Tapi yang berfaedah, yang ditukarkan 8 joule sahaja. Yang selebihnya kita panggil yang tenaga output yang dibazirkan. Dalam bentuk haba yang dibebaskan ke persekitaran. Yang lain ni semua haba 92 joule. Jadi bagus ke tak? Tak bagus lah. Jadi untuk kita kira kecekapan tenaga, dia punya formula kita letak 8 joule output yang berfaedah dibahagikan dengan yang asalnya yang dibekalkan 100 joule, kemudian darab dengan percentage. Sebab kecekapan tenaga dikira melalui percentage. Dan jadi jawapan dia 8% dia punya kecekapan tenaga. Baik, seterusnya untuk ke surat sebelah yang kamu kena tahu, antara tiga bahan ni semua kecekapan tenaga dia berbeza. Objek semua benda yang sama, lampu. Tapi bahan yang digunakan berbeza. Ini filament, ni CFL dan ini LED. Yang paling bagus ialah LED. LED kalau kamu nak beli TV, beli yang LED. Sebab apa? Sebab menjimatkan. Sebab kita boleh menukarkan tenaga kepada bentuk tenaga cahaya dengan lebih efisien. Kemudian kita kena tahu juga label kecekap tenaga. Kat sini kamu boleh explore kat rumah. Pergilah dekat peralatan elektrik yang ada kat rumah tu. Tengok dia punya bintang. Ada berapa bintang. Kalau 5, maksudnya kat sini apa maksud 5 ni? Perkadaran tenaga pada peralatan. Kalau tinggi 5, bagus. Kalau 3, kurang bagus lah. Boleh baca sendiri. Cikgu pergi baca laju-laju ni. Kamu kena baca sendiri balik lah. Baca. Jangan lupa. Ini kita akan masuk minggu depan. Sebab panjang dia punya pengiraan tu. Untuk last kali, cikgu nak untuk kerja hari ni, cikgu nak kamu buat soalan nombor 3 ni. Tunjuk pengiraan dia. Cikgu explain dulu sebab cikgu tahu agak susah.
Okay, dia cakap apa kat sini, dia bagi maklumat yang tadi mudah lah, kita dah dapat 8 joule tu yang berfaedah, kita dah dapat persen. Kemudian sekarang ni dia kena banyak berfikir lagi. Dia mentor ni menunjukkan maklumat tentang kecekapan tenaga. Okay, dia dah bagi dah siap-siap kan dah kecekapan tenaga yang kita sepatutnya kira tu. Okay, dia bagi 85%. Kemudian sekarang ni yang tak ada nya output. Okay, tenaga output yang berfaedah tu kita tak ada, dia tak diberi dalam maklumat ni. Tenaga yang dibekalkan 20 joule. Okey. Sekarang ni jadi dia tanya apa pula? Sekarang dia tanya dia tak tanya output yang berfaedah ni, tapi dia tanya tenaga yang dibazirkan. Okay, jadi macam mana kita nak tahu? Ni jawapan dalam buku cikgu. Macam mana kita nak tahu dalam yang dibazirkan? Jadi kita kena tahu dulu berapakah total tenaga output yang berfaedah supaya kita boleh tolak. Okay, jadi sekarang kita nak tahu yang output 85% ni kita kekalkan. Kemudian yang ni kan dibahagikan. Okay, jadi kalau pindah ke sebelah ni di langkau, dia akan jadi darab. Mudah saja guna kalkulator. 85 per 100 darab 20 akan dapat 17 joule. Okay, 17 joule ni yang berfaedah. Jadi yang tak berfaedah berapa? 20 lah, yang asal 20, ambil 20 tolak dengan 17 joule. Jadi jawapan dia 3 joule. Yang dibazirkan kalau dia tanya yang dibekalkan, mudahlah 17. Okay, jangan keliru. Cikgu badam balik yang ni. Kamu buat sendiri pengiraan ni. Jadi untuk latihan hari ni, tunjuk balik pengiraan yang cikgu buat tadi tanpa melihat kembali video. Okay, dan bukan buat soalan nombor 3 je lah. Nombor 4 ni minggu depan. Buat juga soalan nombor 1, 2, 3. 3 soalan je. Okay, thank you.